Sampai hari ni. Tak habis lagi. Tak puas hati lagi dia. Sakit betul hati dia tengok bila Anwar duduk kat Putrajaya tu. Padahal Anwar tak usik pun dia. Tak usik pun harta benda dia. Tak jentik pun telinga dia. Tak usik pun anak-anak dia yang kaya-kaya tu. Tak usik pun. Tapi hati tu sakit. Macam tu lah dengan Haji Hadi. Anwar tak kacau pun dia. Kan? Tapi hati tu sakit. Sebab hati sakit apa? Sebab apa hati sakit? Sebab Allah tak bagi ketenangan dalam jiwa dia. Selagi hati dan jiwa ni, dalam hati kita tu ada sifat dendam dengan orang, dengki dengan orang. Tak ada ketenangan, Allah akan bagi. Tak boleh tidur malam. Tak selesa. Walaupun duit banyak pun, hati tak tenteram. Sebab apa? Tuhan tak bagi ketenangan dalam diri dia. Sebab dalam hati dia ada seketul daging yang busuk. Sebab itu tak tenteram. Sebab tu keluar je mulut Hadi, mana ada perkara yang baik. Semua tak baik terhadap PMX. Seawal mula PMX akan sumpah lagi. Dia dah cakap benda tak baik. Kalau dia betul ulama', yang orang-orang PAS selalu sebut dia tu ulama'. Kalau betul Haji Hadi ulama', sepatutnya tabayun itu dulu. Bila Anwar akan sumpah je, pertama kita tabayun. Ya? Anwar akan sumpah je, terus dia akan kata apa? Saya mengharapkan Perdana Menteri yang baru ini diberikan taufik dan hidayah Allah Ta'ala dan lakukanlah pemerintahan yang sewajarnya. Dan kalau tak betul, saya akan tegur. Mana yang baik, saya akan berikan sokongan dan dokongan. Itu patutnya ulama' lakukan. Sebab itu dalam Islam ni, ulama' ini harus mendampingi umara'. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang didampingi oleh ulama' yang baik. Apabila ulama' berdamping dengan umara' pemerintah, maka sejahteralah negara itu. Tetapi kalau ulama' yang hari-hari kerja dia nak menjatuhkan umara', yang kerja hari-hari nak memfitnah pemimpin, ni yang jadi. Ni yang jadi sekarang ni. Apa pun yang Anwar buat tak pernah betul. Anwar tak cukup kuat lawan Palestin. Malaysia Madani ini tidak mendapati zaman Rasulullah. Malaysia Madani slogan yang salah, tidak menepati Islam. Semua tak betul. Itu belum kira lagi dia tulis Al-Quran, Pikar itu menentang Al-Quran. Kajian perpaduan ini sama macam Israel, munafik. Ini daripada mulut Hadi. Sebab tu tak pelik kalau penyokong-penyokong dia mengeluarkan kata-kata yang lebih hebat daripada itu. Sebab tu guru dia macam tu. Tu guru dia tak nak tegur. Cakaplah apa pun. Haji Hadi mana tegur? Walaupun pemimpin, pemuda dia pemimpin duduk kata fitnah dalam ceramah-ceramah kan. Sokong BN masuk neraka. Sokong PH masuk neraka. Ada Haji Hadi tegur? Tak tegur. Razman Zakaria, sokong Anwar, ini menyokong LGBT dan sebagainya. Ada Haji Hadi tegur? Tak tegur. Sebab apa? Sebab dia memang suka kalau Anwar ini dia lanyak semahu-mahunya. Walaupun dengan apa cara sekalipun. Kadang nak lawan cara demokrasi dengan Anwar ni, kita tak boleh lawan, dia kata. Siapa kita nak lawan secara pengaruh politik, secara demokrasi untuk nak jatuhkan Anwar? Memang kita tak terlawan. Sebab Maha Fir'aun dulu pun, di zaman Maha Fir'aun, Maha Zalim tu pun, yang Perdana Menteri 22 tahun tu, yang hebat sangat tu, dia pun tak mampu nak jatuhkan Anwar dalam politik. Melalui cara politik, dia tak mampu. Sebab itu dia terpaksa gunakan cara yang diktator, gunakan konspirasi, gunakan fitnah untuk nak masukkan Anwar dalam penjara. Itu cara dia boleh buat. Itu cara dia boleh buat. Macam kita boxing lah. Undang-undang boxing ni bertumbuk pakai tangan. Kan? Bila kita bertumbuk pakai tangan, kita tak mampu nak kalahkan dia. Last sekali kita capai kayu, kita pukul kepada dia dengan kayu. Itu je cara jatuhkan dia. Nak main cara betul tak boleh, tak mampu, tak ada kekuatan. Terpaksa pakai kayu, pukul langgang-langgang, jatuh dia. Kita bangga, kita hero. Ini yang Mahathir buat. Nak lawan cara politik tak mampu. Dulu dengan Musa Hitam boleh lah. Musa Hitam tu timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO. Last sekali Musa Hitam belah gitu je.
apabila ditekan melalui politik oleh Mahathir. Sampai Musa Hitam kata apa? Ya. Dalam wawancara dia, Musa Hitam kata apa? Kalau saya tak letak jawatan, saya juga akan dituduh meliwat. Musa Hitam sebut. Kalau saya tak letak jawatan, saya juga akan dituduh meliwat macam Anwar Ibrahim. Itu Musa Hitam sebut. Macam tu juga bila Mahathir tak mampu nak berdepan dengan pengaruh Tengku Razali dalam UMNO. Hampir-hampir dia tewas. Tak salah saya, dia 42 undi je dia menang Presiden UMNO lawan Tengku Razali. Itu pun dia menang sebab apa? Anwar menyokong dia. Waktu itu Anwar berada dalam UMNO. Anwar berpihak kepada Mahathir. Tengku Razali waktu itu tim dia dengan Anwar Musa, tak salah. Kemudian Rais Yatim. Di antara Ibrahim Ali dan geng-geng ni lah. Termasuk Pak Allah juga masa tu. Tim dengan Tengku Razali ni. Hampir Mahathir kalah. Menang hanya majoriti 42 undi saja. Bila tengok dia dah hampir kalah dengan Tengku Razali, dia fikir macam mana cara nak menyekat pengaruh Tengku Razali supaya tidak lawan dia lagi. Salah satu caranya adalah mengharamkan parti UMNO. Ni perangai Kadala ni. Dia sanggup haramkan parti dia sendiri. Hanya kerana nak lepaskan keinginan dan nafsu dia. Hanya kerana nak mengatasi lawan politik dia. Maka dia haramkan. Dia tubuh UMNO baru. Bila tubuh UMNO baru, sesiapa nak menyertai UMNO itu dia tapis. Siapa yang geng Tengku Razali tak boleh masuk. Sebab itu dia boleh bertahan lama. Puluhan tahun dia jadi Perdana Menteri. Itu cara dia politik. Siapa nak lawan dia siap lah. Lawan Mahathir ni. Hebat-hebat Tengku Razali tu, Keturunan Raja pun tak ada lawan dia. Pak politik dia macam tu. Dengan Anwar dia tak boleh mampu buat. Sebab itu dia terpaksa gunakan cara zalim seperti itu. Konspirasi seperti itu untuk penjarakan Anwar. Berjaya atau tidak? Setakat memenjarakan jasad Anwar, dia berjaya. Nak penjarakan jasad batang tubuh Anwar, dia berjaya. Nak lebamkan mata Anwar, kau berjaya lebamkan mata dia. Kau nak sakitkan pinggang Anwar, kau boleh sakitkan pinggang Anwar. Tetapi perjuangan Anwar tu Mahathir tak boleh sekat. Perjuangan dia tu berterusan. Roh perjuangan reformasi itu berterusan walaupun Anwar berada dalam kandang besi. Dan kerana perjuangan itulah yang boleh mengangkat dia sebagai Perdana Menteri hari ini. Itu yang Mahathir sakati. 10 tahun aku lawan Anwar ni, dia kata. 10 tahun aku nak kenakan dia ni. Dah sekali jadi Perdana Menteri juga dia. Tengok. Itulah perancangan Tuhan. Kamu ingat kamu cerdik. Kamu ingat kamu mengatur strategi politik ni, dengan konspirasi, kamu rasa kamu hebat. Kamu rasa perancangan kamu yang terbaik. Sampai lupa kepada apa yang Allah sebut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kamu merancang, Allah juga merancang. Dan sebaik-baik perancangan itu adalah Allah. Itu kamu lupa. Kekuatan Anwar itu adalah sifat kesabaran dia dan keyakinan dia kepada kuasa Allah SWT. Sebab itu dia kuat. Kamu tumbuk dia, lebam sebelah mata. Dengan sebelah mata lagi dia lawan kamu. Kamu sepak terajang dia, jatuh dia, sakit pinggang dia, dia bangun. Diangkat oleh rakyat, dipapah oleh rakyat, bangun, dia lawan kamu. Kamu penjarakan dia, dia keluar, dia lawan kamu. Sekali lagi kau penjarakan dia, duduk dalam, keluar, dia lawan kamu. Kamu ingat dia mengalah? Kamu silap Mahathir. Hari ni pun kamu nak ajak dia sebagai musuh. Kamu nak jadikan dia sebagai musuh. Walau Anwar berkali-kali sebut, dia keluar je dari penjara, apa yang dia sebut? Saya boleh memaafkan semua orang yang telah menzalimi batang tubuh saya dengan keluarga saya. Kesalahan peribadi, saya boleh maafkan, kata Anwar. Tetapi perbuatan menzalimi atau merompak, menyakau hak rakyat, saya tidak ada kuasa untuk memaafkan. Tapi fitnah kamu, kezaliman kamu kepada saya dan anak, bini saya mudah maafkan. Walaupun sukar nak lupakan, kata Anwar. Banyak kali dia ulang.
Maksudnya Anwar dah bersedia untuk maafkan kamu. Tetapi kamu tak pernah untung, tak pernah bersyukur apabila orang dah memaafkan segala yang kamu lakukan. Malah kamu hari ini tak berhenti-henti mencari jalan, ya, menjadi batu api supaya nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Apa dosa Anwar Ibrahim kepada kamu, wahai Mahathir? Apakah kamu berdendam sebab tu Anwar jadi Menteri Keuangan dulu, tak bersetuju dengan cadangan kamu untuk bail out syarikat perkapalan anak kamu? Berpuluh tahun kamu simpan dendam itu. Oleh kerana kamu minta Anwar selamatkan dalam keadaan waktu itu, ya, ekonomi seluruh dunia, masalah mata wang seluruh dunia. Tahun 97, ramai syarikat nak bankrupt, gulung tikar. Syarikat Melayu terutamanya tak mampu bertahan dalam krisis ekonomi tahun 97. Waktu itu kamu minta Anwar selamatkan syarikat anak kamu. Anwar kata, saya bukan boleh selamatkan anak kamu syarikat saja, tapi saya nak selamatkan semua syarikat lain. Kalau nak bail out semua syarikat Umi Putra yang lain. Kenapa anak kamu saja? Itu aja menjadikan kamu berdendam sangat dengan Anwar Ibrahim sampai hari ini. Sebab itu saya katakan musuh-musuh Anwar itu adalah golongan-golongan elit, golongan kapitalis, golongan-golongan kaya raya yang menjadi musuh Anwar sekarang ini. Apakah Anwar jatuh dengan duit yang kamu ada? Tun, Tan Sri semua ni, Daim semua ni, tokoh-tokoh judi yang besar-besar ni, tycoon ni, mereka bergabung dengan duit mereka yang banyak nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Anwar tak jatuh. Sebab Anwar tidak boleh jatuhkan dengan wang ringgit. Sebab itu menjadi lawak jenaka, keledayang Kuintan, ya, tadah tabung Milo RM10 nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Ini satu lawak, ya, yang saya katakan lawak yang tak mampu dilakukan oleh Raja Lawak. Kumpul duit RM10 nak jatuhkan PMX. Orang lain, tycoon tu dah berbilion-bilion, triliun harta mereka. Ya, mereka bergabung sesama mereka. Tycoon ini nak jatuhkan Anwar, masih tak boleh jatuhkan. Setakat kamu kumpul RM10 nak jatuhkan Anwar Ibrahim, lebih baik kamu gunakan duit itu, ya, untuk memperluaskan bisnes tayar-tayar buruk kamu itu. Pesanan saya kepada Dayan Kuintan. Atau pernah dapat pahala, duit itu kamu hantarlah ke Palestin. Daripada buat kerja bodoh dengan duit kumpul duit RM10 nak jatuhkan PMX. Sekarang pun saya tahu status duit tu. Ada penyokong-penyokong one on. Macam-macam tanya dia Kuintan, berapa dah terkumpul? Jangan duduk diam. Tanya. Ya, berapa dah dikumpul? Berapa jumlah terkumpul sekarang? Nak jatuhkan PMX ni. Jangan dia diam. Ya? Kita kenal Dayan Kuintan. Dia pernah berada dalam parti PKR. Saya nak beritahu. Dia di antara orang yang diberikan tempat oleh PKR istimewa. Jadi calon mewakili parti PKR dulu. Dayan Kuintan ni, penyanyi ni. Walaupun dia bukan orang yang bergerak aktif di ranting ke, di cabang ke, tak ada. Tapi parti bagi ruang untuk dia bertanding. Tapi bukan rezeki dia waktu itu, dia kalah. Dia lawan Azalina, tak salah saya. Di Pengerang. Dayan Kuintan ni. Tapi dia di antara orang yang parti hargai dia. Parti pandang dia. Dalam keadaan ramai pejuang-pejuang reformasi dulu yang tak pernah rasa pun jadi calon. Ramai dah mati pun. Pejuang-pejuang reformasi yang pernah kena belasah dengan FRU, kena pukul dengan berantan, kena sepak terajang, kena pemedih mata, ada yang dah mati. Tak pernah merasa jadi calon. Ya, tapi Dayan Kuintan diberi tempat jadi calon. Patutnya berterima kasih lah. Kalau kalah pun tak apa, berterima kasih kerana diberikan tempat. Tapi apa dia balas? Dia sanggup tubuhkan tabung untuk jatuhkan menteri yang pernah beri kepercayaan kepada dia. Sebab itu hidup tak senang, saudara. Bila kita lah mati, kita nak khianat orang, hidup kita tak senang. Sebab itu hidup kamu susah, Dayan Kuintan. Yang senang sekarang ni pemimpin kamu. Yang pakai Alphard, yang pakai Belfire tu.
Yang bermewah tu. Pimpin kamu. Dia senang. Kereta dia accident je, orang langgar belakang, ya, dia minta derma dengan orang. Cuba kalau kamu basikal, kamu pancit, minta derma tukar tiup basikal je. Ada orang nak bagi? Tapi ada ustaz ulama jual nama syurga je. Kereta dia kena lentung di belakang, minta sumbangan. Saya perlukan 5,000 nak repair kereta saya. Orang langgar belakang kereta saya. Saya nak claim insurans pun tak boleh. Sebab apa saya pun tak faham lah teknikal punya hal ni. Tak boleh claim insurans. Sebab apa? Lotek mati ke? Ataupun lesen mati? Kenapa tak claim insurans? Ataupun takut NCP tinggi? Kalau claim insurans, naik NCP kan? Jadi sayang pula kalau naik. Tak payahlah claim. Repair sendiri. Nak repair sendiri, duit tak ada. Last sekali, jual nama syurga lah. Ini kereta syarikat saya. Syarikat saya ni jual buku agama. Syarikat saya ni jual air jampi. Syarikat saya ni jual madu. Kereta syarikat saya ni bawa saya berdakwah. Fisabilillah. Jadi tuan-tuan, kena repair kereta saya ni. Bantu saya, derma kepada saya. Setiap helai ringgit tuan-tuan itu dimasukkan derma tabung untuk repair kereta saya. Setiap satu helai ringgit itu satu bidadari di syurga. Tuan-tuan tak nak ke? Dia kata. Tok lebay ni bila sebut je bidadari. Tegak telinga weh. Kan? Senang Tok lebay ni. Jual nama bidadari je. Jual nama bidadari je. Apa pun sanggup dikorbankan. Pakcik-pakcik yang ada motor kapcai. Yang motor kapcai, motor lampu bulat tu kan. Mentol lampu pun tak boleh nak ganti. Berjalan malam-malam pakai torchlight dekat kampung-kampung. Tapi bila lebay berceramah kat kawasan dia, dia datang. Dengan torchlight dia bawa motor Honda Cup C70 tu. Lampu bulat tu. Pakai torchlight. Dia datang dengan makcik. Dan dengar ceramah. Ulama' ada datang kampung kita ni. Ada ulama' besar datang kampung kita berceramah ni. Kita kena pergi. Walaupun tak ada lampu, pakai torchlight lah. Pergi. Bagi semangatnya pakcik ni dia sebut tentang syurga. Dengar ceramah, ya, diselang-selikan dengan Al-Quran. Perempuan biasalah, kan? Ulama'. Quran, perempuan, Quran hadis. Maki sekejap. Quran hadis, mencarut sekejap. Quran hadis, macam tu lah. Habis ceramah. Lepas tu pengurusi kata apa? Saudara-saudara, ya, kita ni dalam parti kita ni bukannya parti sebarang parti. Parti kita ni bawa Islam. Nama pun, ya, ada Islam di situ. Ya. Malam ini kita mendengar ni pun satu ilmu, ya, yang Tuhan akan beri manfaat kepada kita. Hadir kita dengar ceramah malam ini, walaupun ada carut marut, tapi ini ada ilmu yang Tuhan akan balas kepada kita. Dan dalam menjelang jadi kerajaan ini, kita perlukan wang ringgit. Sebab kita nak masuk panen raya ni kena pakai duit. Dia kata tidak boleh doa saja. Kena duit. Jadi saya minta lah saudara, sebentar lagi unit amal akan lalu di depan pakcik-makcik. Perhatikan. Dia kata tabung Milo berwarna hijau itu, ya, dan setiap unit amal akan memakai uniform. Dia akan lalu di hadapan pakcik. Apabila lalu saja unit amal di hadapan pakcik, janganlah pakcik rasa gentar dan takut. Dan macam talqin lah pula, ya. Apabila lalu saja unit amal di hadapan pakcik, janganlah rasa gentar dan takut. Dia adalah manusia biasa seperti pakcik juga. Cuma pakcik perlu letakkan saja. Bagi pakcik-pakcik, letakkan saja dompet dalam tin Milo itu. Dan kami akan pastikan, kami akan pulangkan lesen dan kad pengenalan pakcik. Dia suruh letak dompet, saudara. Letak dompet dalam tin Milo tu. Dia akan pulangkan lesen dengan pengenalan je. Maksudnya yang lain tu dah ambil. Pakcik apa lagi lah, kan? Kemudian pengerusi itu pandai. Dia pandai motivasi pengerusi ni. Tahukah pakcik dan makcik,
setiap helaian wang ringgit pakcik itu, ya, akan dibalas dengan satu bidadari di syurga. Wah, lagilah pakcik ni. Kan? Lagi lajulah dia mencampakkan dompet dia. Terbayangkan bidadari di syurga, saudara. Setiap satu helai wang ringgit. Ha? Kalau RM1, mungkin bidadari dia kecil sikit. Kalau duit tu RM5, dia sederhana sikit. Kalau masuk duit not merah tu, kira lah not merah tu berapa keping dalam dompet. Kan? Pakcik tu baru lagi jual getah tadi. Kan? Baru lagi jual sawit. Tapi kerana bidadari, letak dompet terus. Balik ambil kenalan dengan lesen saja. Dan buat makcik-makcik pula, dia kata. Pengurusi dia kata, tak cukup dengan lelaki je. Dengan perempuan pun dia nak ambil. Buat makcik-makcik, mau muslimat-muslimat semua. Ya? Kalau muslimat-muslimat semua nak bersama dengan pakcik di syurga, dia kata, kalau tidak, pakcik seorang je masuk syurga. Nanti pakcik akan jumpa dengan bidadari. Tak cemburu ke makcik, dia kata. Jadi makcik kena ikut pakcik di syurga. Jadi kalau makcik nak pergi masuk syurga sama pakcik, makcik juga perlu berkorban. Jadi makcik kata dia tak bawa duit. Sebab dia tak bekerja, dia kata. Dia tak bawa duit. Mana ada dompet? Dia kata, saya tak bawa, kata makcik. Jangan bimbang, kata pengurusi. Tak bawa duit tak apa. Tapi cuba rasa dekat pergelangan tangan tu. Pegang kat pergelangan tangan, pegang dekat leher ni, pegang kat telinga ni. Ada tak sesuatu dekat situ? Kalau ada, jangan fikir panjang. Buka, cabut, letak saja dalam temilo. Maka makcik sendiri akan beriringan dengan pakcik masuk syurga.